Selamat datang ke kelas sains semester 4. Pada hari ini kita akan belajar topik 1, kadar tindak balas. Pada akhir pembelajaran ini, pelajar dapat tindak balas sebenarnya berlaku setiap hari dalam kehidupan kita. Tindak balas ni boleh terjadi dalam tempoh masa yang lama mahupun singkat. Kadar tindak balas boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kadar tindak balas rendah dan kadar tindak balas tinggi. Jadi, kita tengok dulu kadar tindak balas rendah. Proses kadar tindak balas rendah ni mengambil masa yang lama untuk berlaku. Contohnya, masa untuk paku berkarat dan juga proses untuk buat tapai. Okey, seterusnya kita lihat pula kadar tindak balas tinggi. Proses kadar tindak balas tinggi hanya mengambil masa yang sangat singkat. Contohnya, kalau kamu bakar bunga api, kamu letak bunga api dekat api, sekejap je dah terbakar. Sama juga seperti nyalaan mancis. Baiklah para pelajar, mari kita lihat pula apa maksud kadar tindak balas. Kadar tindak balas dapat ditakrifkan sebagai perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Okey, mari kita lihat satu contoh. Contohnya, kamu ingin memasak lempeng ataupun pancake. So, waktu kamu masak pancake, kamu bakar atas kuali. Jadi, proses pembakaran itu merupakan proses tindak balas yang berlaku. Mari kita tengok apa pula bahan tindak balas kita. Bahan tindak balas tu apa ramuan yang kita gunakan untuk buat pancake lah. Contoh telur, susu, garam, tepung, minyak dan sebagainya. Selepas kita dah ada semua bahan-bahan tadi, jadi bahan-bahan tadi kita nak buat apa? Kita campur, kita lalui proses pembakaran, kita hasilkan pancake. Jadi pancake tersebut adalah hasil tindak balas. Jadi dari situasi ini, cikgu dapat simpulkan maksud kadar tindak balas, iaitu pada sesuatu masa tertentu kita dapat ubah bahan tindak balas menjadi hasil tindak balas. Pada video di atas juga kamu dapat baca semasa tindak balas berlaku, kuantiti bahan tindak balas berkurang manakala kuantiti hasil tindak balas bertambah. Apa maksudnya ya? Okey, kuantiti bahan tindak balas berkurang. Kita tengok semula gambar rajah di atas bahan tindak balas. Contoh susu. Kita nak buat pancake, sukatannya kita ada satu kotak susu, tapi guna setengah kotak sahaja. Jadi berkurang tak susu yang kita ada? Tadi satu, sekarang dah tinggal setengah. Jadi tepung kita ada 2 kilo, tapi sukatan nak buat pancake kita guna 1 kilo. Jadi berkurang tak bahan tindak balas kita? Itu maksudnya kuantiti bahan tindak balas berkurang. Mari kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan kuantiti hasil tindak balas bertambah. Jadi, bila kita nak masak pancake tu, kita campur bahan-bahan, iaitu bahan tindak balas yang diperlukan. So, bahan jadi sikit. Tapi, bila kita bakar, terhasillah satu pancake. Ambil lagi bahan, bakar lagi. Hasil pancake kedua, bakar lagi pancake ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Itu bermaksud kuantiti hasil tindak balas semakin bertambah. Mari kita intai pula bagaimana kadar bagi satu tindak balas ni boleh diukur. Ianya diukur melalui kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu.
Untuk lebih faham apa itu kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu, kita akan belajar melalui contoh pengiraan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu pada kelas yang akan datang. Bye!